Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya dalam rancangan Apa Kata Dr. Sharifah Mazlina. Hari ini saya sangat bersyukur dan sangat-sangat terharu kerana sahabat baik saya sanggup datang ke studio bersama dengan saya untuk program kita hari ini, program Ramadan bersantai-santai bersama beliau. Dan orangnya tak asing lagi dengan rakyat Malaysia. Saya sangat takjub dengan kebolehan beliau, dengan suaranya yang cukup istimewa. Kita kalau dengar mesti akan kata subhanallah, sedapnya suara ni. Okey, kurniaan Allah kepada seorang insan yang bernama Ustazah Sharifah Kasif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kif halik? Alhamdulillah tayyibin. Khair, alhamdulillah. Okey. Kif haluki? Alhamdulillah, syukran. Okey, Ustazah. Terima kasih kerana sudi datang ke program saya ni. Sama-sama juga atas jemputan. Syukur Alhamdulillah Ustazah datang. Saya berbanggalah dengan Ustazah ni. Kalau orang kata memang kalau sebut nama Ustazah Sharifah Kasif ni memang tak lain tak bukan orang kata ya Allah suaranya yang sungguh lemak merdu. Saya sendiri pun terharulah bila dengar di YouTube, di program-program. Syukur Alhamdulillah, ni rezeki Allah bagi pada tak semua orang dapat. Okey, jadi oleh kerana suara yang begitu sedap, bacaan yang begitu istimewa sehingga menjadi berapa kali jadi Johan Karya? Ya, saya rasa hampir daripada usia 8 tahun. Dahsyat tu. Ya Allah. Okey, jadi sangat menarik cerita tu. Boleh tak Ustazah tolong ceritakan sikit macam mana penglibatan Ustazah ni sejak bila, macam mana boleh menceburkan diri dalam mengaji Al-Quran sampai begini hebat sehingga ke tahap sekarang ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada IMR TV dan juga sahabat saya Dr. Sharifah Mazlina yang saya kagumi juga dengan kehebatan yang kecekalan sebagai seorang wanita yang tidak asing lagi kita ketahui umum. Dan sebenarnya kehadiran saya di sini mungkin sedikit sebanyak dapat berkongsi ilmu dan juga manfaat bila kita bercakap tentang Al-Quran. Pastinya orang bertanya-tanya, sejak bila, usia seawal bila yang sepatutnya seorang kanak-kanak itu untuk bermulakan bacaan ataupun untuk mula baca Quran. Kalau saya berkongsi pengalaman saya mula belajar Al-Quran waktu usia 4 tahun lagi. Jadi dah tempoh 4 tahun sampai ke 5 tahun tu. 1 tahun diambil masa untuk mengaji makharijul huruf sahaja. Makhraj huruf ni dia bergantung kepada lughah al-Arabiyah. Sebagai contoh kita belajar makhraj alif, ba, ta, tha sampailah ke ya, antara huruf hijaiyah yang kita panggil Al-Quran. Huruf ini yang kita kekalkan dalam tempoh setahun. Jadi setahun kita khatam Muqaddam dan juga Al-Quran waktu ketika itu. Saya pernah baca Muqaddam waktu tu dah sampai ke Tabbat yada abi labi wa tabba. Tetapi saya tak kenal huruf lagi waktu tu. Jadi bila saya mengaji dengan ayah arwah ayah saya terpaksa turun balik daripada alif bata. Dan juga waktu itulah ayah lebih fokus kepada saya untuk baca Al-Quran. Dan daripada usia 5 tahun sampai 6 tahun saya dah mula belajar untuk bacaan mujawad, iaitu bertaranum lah. Bertaranum di sini maknanya kita melagukan Al-Quran dengan sanad-sanad tertentu. Dia bacaan lagu Quran ni kita tak boleh main ambil saja. Kalau macam contohnya kita nak ambil lagu daripada belo de cali, ambil masuk dalam Quran, maka jadi jatuhnya hukum haram pula. Daripada lagu Hindustan Betul, daripada Hindustan. Contoh kita suka lagu Kush Tahir, tumpah seair, kita ambil pula dalam Quran wadduha, contoh itu. Kan? Jadi itu dah jatuh hukumnya haram. Kerana apa? Taranum Al-Quran ini dia mempunyai sanad yang tertentu. Dia mempunyai aliran dan juga asas taranum yang memang ditetapkan di dalam 7 jenis asas taranum yang datangnya daripada negara Parsi asasnya. Itulah. Dan kemudian saya mula mencari guru sendiri. Sebab tu saya kata daripada paksanya mak ayah tadi, maka timbul minat saya mempelajari dan mendalami Al-Quran dengan sendirinya. Waktu tu saya ingat lagi, saya pernah naik bas ke Kelantan. Nak pergi berguru. Saya ingat yang nyaris nak lupa ke Thailand. Okey, baik. Begitulah sidang hadirin, kalau kita dengar daripada asalnya, daripada paksaan ibu bapa,
inilah akhirnya menjadi manusia yang sebenarnya kan. So kita kadang-kadang masa budak-budak tu kita selalu marah bila mak bapak kita marah kita tak menghargai masa tu kan, kita rasa geram, sakit hati, apalah bapak kita ni tak sayang kita, marah kita, tengking kita dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia nak membentuk kita menjadi manusia sebenar. Betul, tepat sekali. Sebab itu yang berlaku kepada saya juga. Asal daripada paksa, pernah satu ketika dulu saya pernah merajuk dengan arwah ayah sampai rasa tak nak duduk dengan keluarga, nak duduk dengan makcik sebab betapa seksanya saya mentelaah Quran ini sebenarnya. Balik daripada sekolah belum sampai, tak buka baju lagi, tak makan tengah hari lagi dah ambil Quran. Macam itulah betapa susah payahnya penat jerih saya lalui waktu kecil-kecil dulu. Betul lah, sangat menarik. Ini topik kita dah lari tapi saya rasa tak apa kot sebab kita perkara begini sebenarnya perlu kita bercerita dengan ramai orang, kerana saya pun melalui zaman persekolahan, zaman asuhan yang sedemikian rupa juga. Ayah saya memang garang orang dia, very firm, very strict. Kalau nak main, nak bersukan boleh, tapi sebelum pukul 7 dah kena balik rumah, dah get ready untuk solat. Kalau tidak dia dah cakap pinggang depan pintu tau. Jadi kita pun takut dengan dia. Dia tak payah marah, dia tengok aja kita dah tahu dah. Tetapi asuhan, ketegasan, disiplin yang dibuat itu, inilah menjadikan siapa saya sekarang ini. Jadi dalam hidup tu kita perlu ada aturan. Saya ingat arwah ayah saya pun bercakap. Dia kata, kamu kalau tak ada undang-undang, kalau kamu tidak ada peraturan dalam hidup, kamu tak jadi manusia nanti. Dan kalau tak percaya, tunggulah bila kamu dewasa. Dan saya sangat orang kata percaya sangat dengan kata-kata dia tu, dan alhamdulillah kerana adanya undang-undang, adanya peraturan yang dibuat tu, inilah menjadi siapa saya, kerana saya pandai membagi masa untuk belajar, membagi masa untuk bersukan, dan sentiasa mengisi masa tu dengan sebaik-baik mungkin, sebab itulah asuhan yang dia bagi. Sebab pada dia kata, kamu kalau hidup kat dunia membuang masa, kamulah manusia paling rugi sekali, dia kata. Jadi itulah amalan yang saya rasa orang kata kita bersyukur kita dapat mak bapak yang tegas, garang. Sebenarnya ketegasan, garang itu sebenarnya adalah kasih sayang. Kalau kita tengok orang-orang yang berjaya juga sebenarnya memerlukan motivasi, dan beginilah caranya sebenarnya kita boleh berkongsi pendapat, pengalaman, nasihat, tak salah bertanya. Baik, Ustazah, saya ada satu permintaan lah. Saya sendiri pun nak meminta, saya rasa follower saya di Facebook pun ada memintanya, iaitu minta Ustazah untuk membacakan sekali lagi surah Al-Ikhlas sebagaimana yang tersiar dan tersebar di YouTube sehingga saya difahamkan ada 3 juta hits yang mendengar. Jadi saya rasa berbangga hari ini kalau Ustazah boleh menyampaikan sekali lagi, dan saya rasa pendengar di IMR, penonton di IMR akan juga merasa bersyukur dapat melihat sekali lagi live dengan saya di sini. Saya pun tak sangka lah surah tu jadi tumpuan ramai dengan bacaan qiraat Hamzah InsyaAllah saya akan cuba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Saya rasa bersyukur sangat dapat dengar live depan saya ni. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Alhamdulillah. Okey, satu Ustazah, saya rasa sebagai seorang ustazah yang begitu mahir dalam bidang ni, saya kata
sekarang dulu terkenal sebagai seorang ustazah yang banyak mengaji, sebagai qari'ah ya. Tapi sekarang ni dengar cerita dah melancarkan satu CD qasidah. Okey. Dan saya rasa cukup berbangga kerana saya orang pertama dapat CD tersebut yang ditanda tangan oleh ustazah, dan saya rasa macam sedap sangat. Dan CD tu saya pasang dalam kereta saya setiap hari. Nak keluar rumah, nak pergi kerja, nak pergi mana, saya pasang halua telinga yang cukup baik. Saya rasa tu juga terapi sebenarnya. Dan terasa aura Ramadan ni memang seronoklah dengar lagu tu berbanding dengan lagu-lagu komersial yang lain. Baik, soalan saya, apa yang menyebabkan tiba-tiba nak keluarkan lagu qasidah, dan mungkin ustazah boleh cerita sikitlah pasal CD tu. Okey, terima kasih kepada soalan berkaitan dengan album yang pertama yang dilahirkan oleh Sharifah Kasih Production Sdn Bhd sendiri, di mana album yang berjudul Al-Husna. Sebenarnya plan ataupun perancangan album ni dah lama dah, Doktor. Dari selepas Johan Antarabangsa 2009 waktu ketika itu. Kemudian saya ambil masa yang agak panjang dan kita dread sebab apa, saya lebih fokus kepada Quran. Di mana waktu itu sibuk menjelajah ke luar negara untuk berkongsi ilmu Quran ini. Dan juga pada waktu itu juga kita tak jumpa lagi komposer yang sesuai untuk kita ketengahkan untuk merealisasikan impian saya untuk mengimarkan lagu-lagu yang saya pilih sendiri dalam album itu, seperti Ya Imam Rusdi Asmaul Husna, Maulaya Salli, dan juga Laukana Bainana. Konsep lagu ni sebenarnya dia amat berkait rapat dengan taranum dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita nak terus belajar Quran itu, kita nak terus belajar burdah, tetapi kita tak tahu platform yang mana yang tepat sekali. Jadi mula-mula untuk pendekatan awal inilah dengan berqasidah dengannya. Daripada burdah yang lahir daripada album qasidah ini, maka kita akan secara mudah apply dekat ayat suci Al-Quranul Karim. Itu tujuan kita sebenarnya menghasilkan album ni, sebab dia punya kesinambungan dan juga attachment antara satu sama lain. Maknanya maknanya salah bergantungan satu sama lain itu amat penting ya. Sebab tu sebagai contoh, Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha, yang itu kata baginda Nabi, ya, bacalah Al-Quran itu dengan saut dan lughah al-arabiyah. Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha. Maknanya Nabi menyuruh kita untuk membaca Al-Quran itu dengan saut suara dan juga lughah al-arabiyah. Macam mana kita nak dapat lughah Arabi dan saut Arabi? Daripada sinilah, daripada qasidah burdah. Kalau dulu kita ada Ummi Kalthum, kita ada banyak qari-qari daripada Mesir, dan akhirnya mereka memang berminat dengan syair-syair Arab ini. Ini yang kita sampaikan di Malaysia, yang mana saya menghasilkan album ini sebagai orang Malaysia, orang Melayu. Ya, dia lebih dekat dengan orang Melayu. Kalau kita ambil daripada orang Arab, agak susah dan jauh gap dia. Jadi sebenarnya orang Melayu, orang Malaysia sekarang lebih mudah untuk mempelajari qasidah burdah kerana pendekatan saya lebih mudah daripada orang Arab sendiri. Saya rasa setuju sangat, sebab kalau tuan-tuan dan perempuan dapatkan CD ni, boleh dapat kat mana sekarang ni? Ya, sekarang ni boleh dapat di iTunes. Tak bawa ke? Nak tunjuk sikit macam mana cover? Ada tadi. Okey, mungkin. Inilah dia album Al-Husna, di mana ada 6 lagu keseluruhannya. Album ini boleh didapati di semua kedai muzik, kedai Islamik, kedai buku, di Speedy Video, edaran Artifact dan juga Warner Music. Kami menggunakan khidmat Yasin lah untuk melahirkan lagu-lagu yang bermutu tinggi lah sebagai komposer. Memang sangat bermutu tinggi. Saya sendiri dah dengar dan saya sangat-sangat menggalakkan pendengar di luar sana dapatkan CD ni. Memang akan berpuas hati ya. Saya tak dapat komisen pun, tapi saya promotekannya. Tetapi memang cukup istimewa. Pada saya ini satu CD yang saya rasa saya appreciate sangat-sangat lah. Saya dengar hari-hari, masuk kereta, keluar kereta saya akan dengar, dan betul-betul menjadi halua telinga dan sejuk hati tuan-tuan kalau mendengar kasidah ni. Betul, dan satu lagi yang saya tertarik dengan CD ni ialah contohnya Asma Al-Husna. Sebabnya kalau kita saja-saja duduk-duduk nak menghafal 99 nama Allah itu, tak terhafal pun sebenarnya. Betul. Susah nak kira Al-Malik lah, apa semua. Tetapi
dengan kasidah yang ada ni, secara tak langsung kita menghafal sambil berkasidah. Betul, bukan setakat menghafal tetapi kita menggunakan sebutan yang betul. Ya, ya Qudus, ya Salam, Qabil, Basil, betul. yang mana satu dha. Betul. Dan saya pun belajar. So dalam kereta saya menghafal. Sampai saya printkan senarai nama Asmaul Husna ni supaya saya boleh ikut. Jadi hari ni saya katalah saya hafal 10 dulu. Jadi bila dengar lagu Sharifah Kasif ni atau kasidah ni, saya pun ikut. Al-Malik, Al-Qudus. Kadang-kadang kita boleh buat kuis juga, doktor. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sambung. Ya Malik. Gitu kan. Memang sedap. Memang sedap. Mungkin cuba boleh bacakan sedikit saja pun tak apa. Kita sambung. Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Tengok, doktor pun dah hafal dah. Memang seronok. Dan saya rasa ini satu pendekatan baru ya, di mana kita belajar agama. Cara kasidah, saya rasa ini satu yang cukup baik. Apa salahnya? Kalau dulu kita belajar di sekolah dengan cara lagu untuk belajar sifir. Cikgu-cikgu sekolah pakai sifir menyanyi. Jadi budak-budak sekolah rendah ni belajar menggunakan sifir dengan lagu. Ini adalah satu pendekatan, ini yang dipanggil ideologi baru, inovasi. Ini dikatakan anjakan paradigma yang perlu dibuat. Dan saya sangat menggalakkan para ulama, ustazah, pejuang-pejuang agama menggunakan teknik yang sama. Cuma saya harap pendengar di luar sana jangan, macam ustazah kata tadi, melagu-lagukan ikut lagu-lagu Bollywood dan sebagainya, itu haram. Jadi ini adalah satu yang cukup menarik dan saya sangat-sangat menggalakkan semua orang. InsyaAllah kita berkongsi ilmu ni, kita dapat pahala di bulan Ramadan ni, sama-sama dengarkan. Jadi ustazah, sebelum kita menutup sesi rakaman Ramadan ni, mungkin ustazah ada nasihat kepada pendengar di luar sana. Mungkin khasiat-khasiat yang ustazah tahu kalau kita membaca Quran ni dapat khasiat, apa kita kena buat dan ganjaran-ganjarannya. Sebab bulan Ramadan ni lah ganjaran, orang kata bonus link yang diberi begitu banyak sekali. Berlipat ganda. Macam contoh kalau kita solat sendiri, 1 pahala je. Kalau kita berjemaah 70 saja. Tapi bulan Ramadan ni kalau kita pergi kat masjid, berapa ratus ribu diberikan tu. Kalau di Mekah tu orang berebut-rebut nak masuk Masjidil Haram sebab pahalanya 450,000 satu waktu. Berlari-lari, panas pun tak apa. Jadi mungkin ustazah boleh bagi pandangan dari sudut baca Al-Quran dan sebagainya. Baik, kita nak tengok apa kata baginda Nabi lah ya. Apa kata juga. Lain keadaan ni nanti kita banyak pendapat. Betul. Apa kata, kita tengok pada sabda baginda Nabi Rasulullah SAW dalam kamaqal, orang yang membaca Al-Quran ni dilipat kali gandakan, dilipat kali ganda pahalanya. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala mim harfun wa mimun harfun. Orang yang baca Quran ni ganjaran pahala tidak aku kata alif lam mim itu 10, tetapi alif 10, lam 10 dan mim juga 10. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini dia berlipat 70 kali lipatan ganda. Maknanya kalau 10 yang hari kebiasaan, bulan kebiasaan, tetapi bulan Ramadan ini dia lipat kali ganda. Dan juga setiap kali kita pegang Quran, maka Quran akan berdoa kepada kita, ya Allah muliakan hamba ini. Setiap kali kita pakai baju, bismillahirrahmanirrahim, baju kan turut berdoa kepada kita, ya Allah masukkan dia ke dalam jannah, ya Allah jaga dia, ya Allah. Setiap kali kita pakai kasut begitu juga. Itulah bezanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Sebab tu ajaibnya bulan Ramadan ni kita kena ambil kesempatan untuk banyakkan baca Al-Quran, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan mendidik. Sebagaimana baginda Nabi mengatakan, Al-Quranu ghinan, Al-Quran itu kaya, la faqra ma'ahu, tidak miskin bagi orang yang sentiasa je dekat-dekat dengan Quran. Masya-Allah. Jadi ustazah, kita dah sampai ke penghujung. Sedar tak sedar kita bersembang santai, rasa macam tak puas nak bercerita dengan ustazah. Sekejap je kan. Itulah kita kena tambahlah siri ni daripada setengah jam jadi 2 jam. Okey, tak puas kita nak bercerita. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih pada ustazah kerana berkongsi secara santai tapi begitu ilmiah. Memang saya sendiri pun teruja nak berbual lagi. Memang menarik kalau dapat bersembang dengan ustazah yang begitu banyak berilmu begini. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak atas sokongan datang ke program Apa Kata Dr. Sharifah Mazlina. InsyaAllah semoga kita sama-sama berjaya dan didoakan ustazah akan pergi lebih jauh dalam bidang ni. Dan mudah-mudahan album atau CD Qasidah akan pergi lebih jauh. InsyaAllah. Terima kasih. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik di luar sana. Okey, ambil kata Ustazah Sharifah Kasif dan telah diceritakan betapa hebatnya kalau kita membaca Al-Quran.
Jadi kalau nak jadi macam beliau, setidak-tidak ikut jejak beliau dan dapat ganjaran hebat, baca-bacakan Al-Quran. Jadi akhir kata daripada saya, apa kata kita ambil semua pelajaran kita dapat dalam siri kita kali ini dan kita amal-amalkan. InsyaAllah kita mendapat berkatnya, khususnya di bulan Ramadan.